Didik TV KPM. Okey, tadi untuk segmen 1 dan segmen 2 kita dah pelajari tentang gerakan linear dan juga graf gerakan linear. Okey, jadi Chris pun dah boleh faham dengan baik kan? Boleh faham cikgu, murid-murid di rumah pun dah faham. Okey, jadi kita boleh nak mengujilah diri kita terhadap pemahaman kita terhadap segmen 1 dan segmen 2 sebentar tadi. Boleh, cikgu. Jadi kita mulakan dengan kertas 1 terlebih dahulu. Untuk pengetahuan Chris dan juga murid-murid di Google Meet dan juga murid-murid di rumah, kertas 1 terdiri daripada 40 soalan. 40 soalan objektif? Ya, 40 soalan objektif. Okey. Okey, terdiri daripada soalan aneka pilihan dan juga aneka gabungan. Okey. Berapakah masa yang diambil untuk menjawab soalan objektif ni? Ia adalah selama 1 jam 15 minit. 1 jam 15 minit. 1 jam 15 minit di mana para pelajar, murid-murid semua mesti menjawab ke semua 40 soalan itulah. Kira tak ada pilihan lah. Okey. Jadi mari kita teruskan dengan soalan kita yang pertama. Okey, soalannya adalah rajah menunjukkan jalan yang diambil oleh sebuah kereta peronda untuk memantau keselamatan satu kawasan kejiranan. Kereta peronda mula bergerak pada titik W. Okey. Chris boleh nampak ke nampak titik juga. W itu kan? Okey. Jadi soalannya, berapakah sesaran kereta peronda pada jam 10.30 pagi? Dia gerak kan, W dia pergi ke kiri, kemudian kereta turun, kemudian kereta pergi ke kanan, sampailah ke X itu. Okey. Jadi kita nak tahulah berapakah sesaran. Kita ada pilihan A, B, C, D. Mungkin kita boleh tanya pelajar kita lah di Google Meet. Okey, siapa nak jawab soalan contoh 1? Dah siap ke? Oh, okey. Lajunya. Laju. Okey. Siapa nak cuba? Mungkin okey, Mariam lah. Tadi Mariam angkat tangan. Okey. Silakan. Okey. Bagi soalan 1 ni, kita akan mencari displacement lah menggunakan teori Pythagoras theorem. Okey. Okey. Yang ini apa yang saya dah buat untuk soalan ni. Dan kita akan buat segitiga. So kita akan cari antara W ke X. Jadi dekat dalam soalan ni, dia dah bagi yang jarak dekat sini adalah 3 km dan jarak dekat sini adalah 4 km. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cari hypotenuse antara W ke X ni lah. Jadi kita buat square root 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 dan kita akan dapat jawapan dia adalah 5 km. Okey, 5 km, betul. Terima kasih Mariam atas jalan kerja yang memang jelas kan Chris, kita boleh nampak. Ya. Okey. Jadi betul lah, ini adalah kita perlu cari sesaran. Jadi sesaran itu kita ambil lah daripada W terus ke X. Okey, sebab kita tahu sesaran tadi kan kita dah belajar pada segmen pertama. Ya. Maksudnya adalah garis lurus paling pendek. Okey, paling pendek daripada W ke X. Lintasan mana-mana pun, kalau jarak kita mesti ambil jumlah keseluruhan panjang itu. Tetapi kalau sesaran kita hanya ambil lintasan terpendek sahaja. Berbezalah cikgu. Ya, berbeza. Okey, jadi sebab tu Mariam tadi ambil dari W terus ke X. Okey. Jadi jawapan Mariam adalah 5 km. Jadi ini menggunakan teorem Pythagoras lah. Okey, faham. Okey, jadi jawapannya adalah B. Jadi Mariam dapat 1 markah je. Betul, 1 markah. Okey, Okey, hebat Dania. Mariam. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan contoh yang kedua. Baiklah. Okey, rajah menunjukkan graf bagi satu objek yang bergerak ke arah sasaran dan kembali semula ke kedudukan asalnya. Jadi, okey, ini adalah graf tadi. Okey, grafnya adalah kita boleh nampaklah sesaran pada paksi Y, X itu adalah masa, kan? Jadi soalan tanya berapakah sesaran objek itu. Okey, mungkin kita bagi pelajar kita masa untuk menjawab. Baiklah, siapa nak cuba jawab soalan contoh 2? Boleh angkat tangan ya. Okey, Hasha, silakan.
Okey, untuk soalan yang kedua ini, kita kena cari sasaran objek tersebut. Baiklah. Seperti yang kita tahu, sasaran ini ialah panjang kedudukan awal dengan kedudukan akhir kan. Jadi apa yang saya dapat, seperti kita tengok kat dalam rajah tersebut, daripada masa 0 ke 4 saat, dia telah bertambah 20 meter. Jadi saya buat kat sini tambah 20. Dan 4 ke 8 saat dia telah sama je mendata. Jadi saya buat kosong. Dan juga 8 ke 12 saat dia telah menurun. Maksudnya dia patah balik. Jadi saya buat negatif 20. Jadi bila ditambahkan 20 tambahkan dengan negatif 20, saya dapat 0 meter. Jadi jawapannya ialah A, 0 meter. Macam mana Chris? Boleh faham apa yang Hasha faham, sampaikan? Kan? Jadi memang sangat jelas. Ya. Terima kasih Hasha kan. Jadi betul macam Hasha bagi tahu tadi, objek tu mula dia bergerak ke kanan sebab dia ada value kan 20 meter tu. Kemudian pada saat ke-4 sehingga saat ke-8, graf itu mendata saja. Kalau mendata maksudnya dia tidak bergerak. Kan? Dia tidak bergerak. Jadi dia berhentilah pada masa itu dan kemudian pada saat yang ke-8 sehingga saat ke-12, graf itu menurun. Jadi sasaran ni kita tahu dia mestilah panjang antara kedudukan awal hingga akhir kan. Dan satu lagi dia ambil daripada titik awal hingga titik akhir. Jadi titik awal dia kosong, titik akhir dia kosong. Kan? Jadi maksudnya sebab itu sasarannya adalah 0 meter. Jadi kalau kita tambah pun, dan satu lagi kita mesti, sebab dia adalah quantity vector seperti yang kita nyatakan sebelum ini. Jadi kalau objek itu bergerak ke kanan, katakanlah kita consider dia sebagai positif. Jadi kalau objek itu ke kiri macam ni menurun, kita mesti consider direction yang berbeza, maksudnya negatif. Okey, Waktu air faham kosong Okey, jawapannya. Okey, seterusnya. Rajah menunjukkan graf halaju masa objek yang dijatuhkan ke dalam air. Okey. Jadi antara yang berikut, yang manakah betul? Okey. Ini graf halaju masa. Jadi jenis gerakan pada OX, apakah jenis gerakannya dan apakah jenis gerakan pada YZ? Siapa yang boleh menjawab? Ya, Ikmal. Okey. Soalan ini diminta jenis gerakan betul. Okey. So memandangkan dia dah bagi graf ni, kita tengok graf ni adalah graf halaju bahagi masa. Betul? So, Betul. kita boleh tengok dia punya kecerunan dia mewakili dia punya pecutan. Okey, so kita tengok OX ni dia punya kecerunan dia tu straight je macam yang kita dah tengok sebelum ni, graf contoh tadi. So dia adalah pecutan seragam. Kita tengok Y ke Z pula, dia punya graf, dia punya kecerunan dia mendata je. So dia bermaksud pecutan dia kosong. Pecutan kosong juga bermaksud lajunya seragam. Ya, jadi jawapannya adalah A ke B ke C ke D? Jawapannya C, cikgu. Ya, jawapannya C, betul ke? Ya, betul. Betul. Okey, terima kasih Iqmal. Jadi seperti Iqmal pun bagi tahu kita, kecerunan graf itu untuk graf halaju masa kan Chris? Ya. Kecerunan graf itu mewakili pecutan. Manakala kalau luas di bawah graf itu mewakili sesaran. Okey. Jadi kalau di YZ ni halajunya seragam sebab dia mendata saja. Di YZ graf tu mendata. Jadi kalau pecutan dia ada pecutan tak kalau dia halaju tu sama saja? Dia tak ada? Tak ada kan? Tak ada pecutan lah. So pecutannya kosong. Okey. Yang seterusnya, soalan contoh 4. Siapa belum jawab lagi? Rajah menunjukkan graf sesara masa sebuah kereta mainan kepunyaan Ali. Okey, jadi ini adalah grafnya. Sesaran pada paksi Y, pada paksi X adalah masa, saat, unitnya. Jadi soalannya, berapakah halaju kereta mainan Ali ini? Tadi Amzah dah angkat tangan kan? Sebab Amzah belum jawab lagi. Betul. Dia pun nak markah cikgu. Nak markah juga. Okey, silakan Amzah. Jadi untuk soalan contoh 4 ni,
untuk graf sesaran masa, cara kita nak cari hal laju ni, kita gunakan kecerunannya. Jadi, kalau kita nak cari kecerunan dari graf, kita gunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2. Jadi, macam jalan kira yang saya buat, untuk Y2, kita gunakan 3.0 meter. Kita tolak dengan 0 meter sebab titik pertamanya kosong. Jadi, kita bahagi dengan X. X2 tolak X1. X2-nya ialah 2. X-nya adalah 2. Tolak dengan kosong. Jadi, 3 meter bahagi 2 saat. Jadi, kita dapat dia punya hal laju 1.5 meter per saat. Okay, jadi, pilihan jawapan dia ialah A. 1.5 per saat. Okey, jadi mari kita tengok apakah jawapannya. Adakah sama dengan jawapan Hamzah? Sama. Hamzah, tahniah Hamzah dapat berapa markah, Chris? 1 markah, cikgu. 1 markah, alhamdulillah. Okey. Baiklah. Jadi untuk graf sesaran masa, kecerunan graf itu diwakili oleh hal laju lah. Jadi sebab itu tadi kita nampak Hamzah telah berkongsi pada kita cara untuk mendapatkan hal laju itu dengan menggunakan formula kecerunan. Ya, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi jawapannya adalah 1.5 meter per saat A. Didik TV KPM